Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang telah pun kami kongsikan awal tadi, ini topik yang kita nak bawakan hari ini iaitu tentang batuk berpanjangan. Dan saya kira Fatin, kalau cakap tentang batuk ni, memang sekarang ni pun musim batuk lah. Rata-rata ramai juga dalam kalangan ibu bapa ni yang mungkin risau ataupun runsing sebab melihat keadaan, bukan sahaja keadaan diri sendiri, tapi anak-anak yang mungkin sekarang ini memang banyaklah yang mengalami masalah batuk. Betul-betul lah. Kita tak boleh nak pandang benda ni remeh, oh batuk ambil ubat batuk. Tapi apa antara mungkin kesan-kesan lain yang menyebabkan kita mula-mula memang batuk, tetapi dia mengakibatkan penyakit-penyakit lain mungkin ataupun simptom-simptom lain. Lagi-lagi untuk warga emas dan juga anak-anak kecil kita. Tapi kan selalunya kan dalam keadaan macam ni, siapa yang dipersalahkan? Cuaca. Okey. Ini yang kita nak kongsikan hari ini bersama dengan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Dr. Daliana Hamid, iaitu pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan AU2 Keramat. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum je, Doktor. Okey. Kita nak mulakan, mungkin kita nak buka perbincangan ataupun kita nak kupas berkenaan dengan topik hari ini berkenaan dengan batuk. Kalau tadi Fiza cakap batuk ni kita salahkan cuaca. Betul. Itu mungkin, Doktor. Betul. Tetapi apa lagi yang mungkin berkenaan dengan batuk ni yang ramai lagi yang tak tahu? Okey. Jadi kita mulakan perbincangan kita hari ini sebab kita nak fahamlah dulu batuk tu apa. Apa batuk tu sebenarnya kan? Jadi batuk ni sebenarnya ialah tindak balas semula jadi badan. Untuk dia nak menyingkirkan benda asing, contohnya. Contoh kalau kita tersedak, terbatuk juga. Betul. Kan benda itu tak sesuai maksud tersedak pula. Di samping itu dia nak keluarkan allergen ataupun perangsa yang boleh membuatkan alahan, lendir-lendir atau kahak yang terkumpul, dan yang paling penting dia boleh menyingkirkan kuman punca jangkitan. Jadi macam penapis lah, dia alert. Betul. Betul tu. Jadi kalau Fiza sebut penapis tu, betul. Dia ibaratkan penapis semula jadi dalam badan kita, macam our built-in air filter. Ada air filter. Ada air filter dalam badan. Rasa. Jadi, tetapi batuk ini boleh juga menjadi satu tanda amaran. Jika dia berterusan. Lama batuk. Jadi kalau ikut definisi sebenar batuk berterusan ni, ia ialah batuk dalam jangka masa 8 minggu dan lebih lama. 8 minggu bermaksudnya 2 bulan dan lebih lama. Doktor dah kongsikan apa itu batuk berterusan. Bermakna batuk ini merupakan antara tindak balas semula jadi dalam badan kerana badan kita ni ada filter ataupun penapis semula jadi ni. Jadi normal untuk kita batuk macam tersedak sikit-sikit dan kebiasaan itulah. Tetapi bila kita nak cakap tentang batuk berterusan ni, lanjutannya, batuk ni pun ada perbezaannya. Ada yang kita batuk ni memang kadang-kadang bangun pagi-pagi ataupun tengah-tengah malam tu kita batuk tapi tak ada kahak. Sakit di dada tapi kita rasa macam tak ada benda nak keluar tapi kita batuk macam begitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang di awal pagi dia bangun, dia akan batuk dengan teruk, berkahak, dan batuk ini berterusan sampai ke lebih 8 minggu ataupun dalam jangka masa yang panjang. Adakah batuk-batuk sebegini juga menandakan simptom-simptom tertentu? Betul tu Fiza. Jadi kalau kita tengok kita kata punca-punca yang kerap berlaku yang menyebabkan batuk berpanjangan. Okey. Tadi Fiza disebut bangun pagi batuk kan. Batuk, teruskan kerja rasa okey pula. Jadi salah satu punca batuk berterusan yang biasa terjadi ialah jika ada kita panggil upper airway cough syndrome ataupun simptom dia ada sedikit macam simptom restung. Kan? Jadi bila bangun pagi, hidung tersumbat lah, rasa nak bersin lah, batuk lah. Kemudian bila dia mula bekerja atau jalankan aktiviti harian, dah nampak okey sikit kan? Tapi esoknya batuk lagi. Terutama jika ada macam kita panggil trigger atau contohnya alahan ataupun ada sebut tadi cuaca juga. Ataupun kita guna aircon dekat rumah. Boleh juga ada orang dia alah dengan cuaca yang sejuk. Jadi dia mula batuk lah. Ataupun kalau kan habuk, Doktor? Boleh. Boleh juga. Habuk, asap, contohnya asap rokok. Jadi boleh menyebabkan ada batuk dan dia berterusan. Sebab alahan itu sentiasa ada. Baik. Macam mana pula, Doktor, kalau kita batuk berterusan tetapi batuk tu dia tak mengeluarkan kahak, tetapi itu adalah batuk kering yang kita dengar dia punya bunyi dia lain. Itu normal atau tidak? Okey. Jadi walaupun saya sebut batuk ialah tindak balas semula jadi badan kita, tetapi batuk berterusan ialah macam tanda amaran.
Dia dah alarm bells kan. Mesin penapis pun ada alarm juga betul. Mungkin nak Dia dah kena merah tukar kan. dia nak tukar filter kan. Jadi macam tu kan. Jadi walaupun batuk yang mungkin kering pada waktu malam contohnya, ini boleh terjadi kepada pesakit-pesakit yang mungkin ada masalah asma atau lelah. Jadi contohnya dia ada batuk pada waktu malam bila cuaca sejuk ke. Jadi dia batuk pada waktu malam, memang namanya nocturnal cough. Dia rasa sakit kat dada macam ni. Dia rasa ketat sikit ke. Alah, diagnosis live ke? Macam tu. Jadi boleh juga pesakit asma yang tidak terkawal akan ada batuk pada waktu malam. Jadi saya nak sebut sikitlah. Kadang-kadang bila dah batuk waktu malam ni, antara punca di luar saluran pernafasan kita yang mungkin kita tak terfikir ialah masalah ketidakhadaman ataupun gastroesophageal reflux disease. Pandai Fiza tersebut. Good ya. Saya setuju, Doktor. Ya kan. Kadang-kadang bila kita ada ketidakhadaman tu dan mungkin kita makan dan kita tidur awal sikit kan. Betul rasa macam ada benda je naik kan. Lepas tu kita rasa nak terbatuk lah kan. Itu masalah ketidakhadaman di luar saluran pernafasan. Masalah ketidakhadaman pun Fatin maknanya boleh menyebabkan kepada batuk. Doktor, kita nak tanya lagi soalan lanjutan daripada apa yang Fatin tanyakan tadi. Tapi kita juga nak santuni penonton-penonton kita ni yang bertanya kepada doktor. Dia kata daripada Norazikin Muhammad Yusof. Dia kata, saya dengar juga info kadang batuk saya tak berhenti bila berhenti jantung tu atau paru-paru tu sejuk sahaja. Kenapa ya bila sejuk dan cuaca sejuk dalam rumah ataupun di luar menjadi batuk? Adakah dari segi makan dan minuman ataupun saluran darah tersumbat ataupun doktor mungkin boleh mohonlah penjelasan dari sudut pandang medikalnya perubatan. Okay. Jadi kita nak terangkan batuk yang mungkin yang dikongsikan oleh penonton kita tu. Jadi macam saya sebutkan tadi, mungkin diagnosis yang paling kita kata common atau kerap terjadi ialah sebenarnya asma. Dia ada spesifik pula untuk jenis-jenis asma tu namanya cough variant asma. Orang selalu ingat asma ni nafas berbunyi kan. Bunyi macam tu kan. Tapi ada orang dia batuk sahaja. Jadi sebab tu dia ingat bukan asma agaknya. Tapi mungkin juga dengan kita kata ada trigger atau alahan yang penonton tu ada, sejuk je kan. Sejuk je dia rasa dia nak batuk. Mungkin itu puncanya. Tapi untuk kita tahu diagnosis yang tepat, kena pergi berjumpa doktor lagi. Saya setuju. Okey, Fatin, sebelum kita nak dengarkan pandangan orang ramai sebentar lagi, tapi doktor mungkin doktor boleh kongsikan jugalah ini yang kita lihat. Kita anggap ini kadang-kadang seperti kebiasaan. Kita salahkan kepada cuaca, lah musim ni memang semua orang batuk. Tetapi kita juga harus cakna tentang keadaan kesihatan semasa. Kalau kita lihat tentang adanya masalah influenza, COVID, masalah bronkitis, batuk kokol dan juga TB. Ini mungkin nak boleh kita kongsikan kepada penonton kita bahawa semua harus cakna bahawa ini juga mungkin boleh menjadi petanda ataupun simptom-simptom awal kepada penyakit-penyakit tersebut. Betul tu. Jadi sebab batuk berterusan ni seperti kita dah kupaskan sedikit tadi, dia ada pelbagai sebab. Jadi antara yang kita risau ialah batuk ini ialah tanda amaran ada jangkitan. Tadi dia sebut tadi kan. Dia boleh juga batuk ini dalam jangka masa kita kata batuk biasa-biasalah. Batuk biasa-biasa mungkin 3 ke 5 hari, kita ambil seminggu lah. Batuk manja. Batuk manja. Dan memang menunjukkan kalau seorang dewasa yang sihat, boleh ada episod batuk 2 ke 5 kali setahun. Itu normal. Itu normal. Ada juga kata dah 5 sampai ke 5 kali setahun. Belum lagi. Jadi kalau virus ni mungkin batuk tu boleh jadi lebih lama sedikit, kita panggil separa akut ke 2 ke 3 minggu. Jadi boleh seperti kita dah melalui pandemik COVID and COVID-19 ni still very much around us kan. Dan ada juga outbreak macam sebutnya influenza sebelum ini. Jadi virus-virus ini akan menyebabkan kita batuk, mungkin ada sel sema dan sakit tekak dan kemudian mungkin juga demam. Jadi virus ini kadang-kadang jika menyerang seseorang yang tubuh badannya lebih sihat, badan itu mungkin boleh melawan jangkitan itu sendiri. Apa perlukan antibiotik lah sebab dia sejenis virus. Sebab tu batuk manja ke, batuk yang tak terlalu lama ke, baik sendiri kan. Alhamdulillah. Kita banyak minum air kan. Lepas tu kita pakai ubat-ubat macam contoh ubat batuk sahaja nak legakan tekak tu kan. Ataupun lozenges. Tetapi saya nak sebut juga
walaupun definisinya ialah batuk berpanjangan tu 8 minggu. Takkan nak tunggu 8 minggu kan? Lama sangat. Ini baru 8 minggu kan? Minggu ke-7 ni tak payah jemput doktor. Minggu ke-7 setengah. Betul kan? Betul. Jadi kita kata kalau batuk tu dah melebihi 2 minggu, kita mahu tuan-tuan atau puan-puan penonton di luar sana mendapatkan nasihat doktor. Kerana tambahan pula jika batuk itu ada simptom yang lain. 2 minggu tu? 2 minggu. Contohnya simptom yang kita kata lebih serius. Demam berpanjangan, batuk tu berkahak makin banyak dan ada kahak berdarah. Ini ialah tanda-tanda serius. Dan ada juga orang yang badannya makin susut. Yang ini unintentional weight loss. Bukan diet lah. So adalah keluarga ke rakan sekerja, kenapa nampak makin kurus dan susut kurus badannya. tak sihat kan? Macam tu. Jadi sebab kanak-kanak pun boleh ada jangkitan yang sama, terbalik. Kanak-kanak akan sentiasa membesar. Jadi diorang pula tidak ada peningkatan berat badan. Dan sebab diorang golongan yang lebih berisiko, kanak-kanak lagilah. Batuk berpanjangan diorang definisi ialah 4 minggu, tapi awal-awal lagi kita dah suruh buat pemeriksaan doktor lah. Okey. Saya ada satu soalan doktor. Kadang-kadang kalau kita rasa kita batuk, tapi di punca batuk tu kita tak tahu, tapi kadang-kadang jangkitan ke apa, boleh atau tidak untuk anak-anak kita bagi je makan ubat batuk? Maksudnya yang tersedia di rumah tu. Ada memberi kesan ke? Boleh juga. Jadi bila kita batuk, kadang-kadang kita rasa tak selesa. Kan? Jadi ubat batuk yang mungkin ada, kita kena pastikan umur anak-anak kita lah. Kalau kurang 2 tahun tak sesuai ubat batuk lah. Jadi kalau ubat batuk yang memang tersedia di rumah yang sesuai dengan umur anak-anak kita ataupun untuk orang dewasa sendiri. Jadi kita panggil, yelah kita kata batuk yang biasa-biasa tu kita nak cuba rawat sendiri kan. Jadi contohnya Fatin ada batuk-batuk sikit tapi esok nak pergi kerja kan. Jadi boleh makan ubat batuk. Jadi ada ubat batuk yang untuk batuk yang kering sedikit. Ada juga kita rasa ada kahak macam tak boleh nak keluar. Jadi dia ada ubat batuk yang untuk cairkan supaya senang kita nak keluarkan kahak. Selepas ni kita tanya lagi soalan ke doktor. Ada rasa kadang-kadang kita ada rasa batuk tu sakit di dada. Ada kadang-kadang rasa batuk tu sakit di tekak. Ada tak perbezaannya? Tapi sebelum tu doktor, kita nak dengarkan juga komen daripada penonton-penonton di luar sana. Sebab kadang-kadang mereka ni pun ada cara mereka sendiri untuk mereka merawat batuk di rumah. Ada tips-tips ataupun mungkin petua-petuanya. Mungkin kita nak dengarkan juga pendapat daripada mereka ini. Jom. Biasa saya mostly batuk kalau tanya demam. Kalau demam memang batuk teruk betul. Mostly kalau batuk tu macam kalau batuk terlampau kuat jadi sakit dekat dada kan. Macam biasanya kalau dah jadi macam tu memang kena pergi doktor. Lepas tu makan ubat batuk ataupun saya macam kalau batuk sikit-sikit tu saya just minum air suam je. Macam tu. Kalau nak pulih balik minum air masak. Lepas tu tak lama, tak seminggu, 2-3 hari tu dah baik dah. Mungkin dulu tak pernah lah kan. Sekarang ni ada batuk sikit-sikit. Lepas tu cuaca sekarang pun tak menentu kan. Kita sekarang pun hujan. So akan ada batuk. Lepas tu tapi saya ambil action cepat lah. Saya ambil ubat. Dan kalau macam berpanjangan sangat, mungkin saya jumpa konsult dengan doktor lah. Okey, pernah. Selalunya bila macam cuaca terlampau panas, lepas tu kadang-kadang bila bangun tidur kan, kadang-kadang kita tidur dengan aircon kan, so bila kita bangun tu tekak kita rasa macam berpasir macam tu, so jadi batuk lah. Bila batuk tu selalunya saya just ambil ubat batuk lah yang selalu ambil dekat farmasi. Rata-ratanya mengambil tindakan sendiri, minum air banyak, jaga pemakanan dan sebagainya sebelum mereka mendapatkan rawatan doktor. Itu boleh diterima doktor ya? Boleh. Memang kita kata jika ada batuk yang mungkin dalam jangka masa yang pendek, kita boleh pakai home remedies. Itu yang dikongsikan oleh penonton-penonton di luar sana kan. Alami. Ada juga orang sebut kita boleh
juga gunakan madu dan sedikit lemon sebab kita nak legakan tekak kita ni bila kita batuk. Selain daripada penyanyi buat macam tu doktor jaga suara, tak nak elak batuk. Okey. Dan saya nak tanya juga kepada doktor, apa agaknya kesan kalau sekiranya batuk yang berpanjangan tu kita menganggap itu adalah batuk yang biasa, kita menggunakan ubat yang biasa, tapi sebenarnya sebab mungkin dia tak pergi kepada pakar, klinik-klinik yang biasa sahaja, apa agaknya kesan akibatnya doktor? Jadi sebelum ini kita kupaskan sebab-sebab batuk. Jadi ada pelbagai. Jadi kesan-kesannya pun akan ikut apakah diagnosis. Okey. Contoh yang kita paling risau ialah batuk yang boleh menjangkiti orang lain. Baru nak tanya tu. Kan? Batuk berjangkit. Jadi kalau batuk biasa yang kemudiannya pulih dan tidak berpanjangan, seperti saya katakan tadi dengan ubat-ubat biasa dan telah sembuh sepenuhnya, mungkin kita tak perlu risau. Tetapi batuk berpanjangan dengan saya kata yang ada tanda-tanda amaran tadi. Lepas tu kita kena lebih cakna dan beri perhatian. Ini disebabkan ialah antara batuk yang paling senang berjangkit ialah batuk disebabkan oleh penyakit tuberkulosis paru-paru atau pulmonary TB. Jadi dia senang nak berjangkit sebab bila kita batuk atau bersin ni, Fiza dan Fatin, dia boleh dalam titisan-titisan tu boleh ada ribuan kuman dan boleh pergi sepantas 80 km sejam. Wow, lajunya. Kan sebab tu senang berjangkit. Jadi TB ni senang berjangkit. Jadi jika batuk tu melebihi 2 minggu, kita memang nak suruh pergi jumpa fasiliti kesihatan terdekat. Doktor akan ambil sejarah batuk tu kena lebih teliti. Mungkin kena buat ujian X-ray dada ke, ambil ujian kahak ke, nak pastikan tiada TB. Sebab kuman TB ni jika berlarutan, TB bukan dekat paru-paru aja. Dia boleh dekat kulit, boleh juga dekat kelenjar, boleh juga dekat sendi, tulang, boleh ada dekat tulang belakang dan boleh ke radangan otak. Nama dia TB meningitis. Jadi kesan atau komplikasinya sangat berbahaya dan boleh menjejaskan nyawa. Jadi saya kira ini yang harus kita kongsikan kepada penonton juga. Kadang-kadang kita merasakan sebab kita ni bukan pakar, kita tak tahu, kita beranggapan kita ni batuk biasa. Kita beranggapan sebegitu. Tapi kita tak tahu kita apa yang ada dalam filter kita tu kan doktor, yang mana mungkin batuk kita itu juga boleh memudaratkan orang lain. Tapi kalau kita bercakap tentang itu tadi, yang mana batuk ini boleh menjangkiti orang lain, bagaimana sebenarnya untuk kita nak kongsikanlah kepada penonton kita agar mereka terbuka mata dan juga benda jangan sensitif dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kita kata, kalau batuk pakailah pelitup muka. Ini kesedaran awam. Ini sebenarnya orang kata common sense. Jadi bagaimana kita nak ingatkan diri kita ni dan juga penonton-penonton ni supaya ini perkara penting. Mungkin tak memudaratkan diri kita tapi boleh memudaratkan orang sekeliling kita, doktor. Itulah sekarang ni orang kata common sense is not common anymore. Susah pula. Tetapi ini yang macam Fiza sebutkan, itu ialah kita kata etika batuk. Kita telah mengharungi pandemik COVID dan COVID telah banyak mengajar kita. Termasuk benda yang paling penting ialah penjagaan kendiri. Jadi katalah kita ni nak batuk kan. Kalau untuk etika batuk ni paling bagus ialah kita kata kalau kita ada tisu lah. Bila kita nak batuk ni dah ready tisu ni, tekup hidung dan mulut. Sebab mana-mana pun boleh ada titisan kan. Jadi kemudian buang tisu tu dan basuh tangan. Tapi kalaulah tak ada tisu, nak batuk sangat kan ni. Sebab itu etika batuk boleh juga termasuk batuk dekat siku. Kat sini. So, kalau kita batuk di tangan, sementara nak jumpa sink ni takut terpegang kawan lain ke. Salam Fatin. High five orang lain. Betul lah. So kat sini jangkit pada orang lain. Jadi samalah juga Fiza kata, kena pakai pelitup muka, elakkan pergi ke tempat yang sesak. Jadi itu antara etika-etika batuk yang kita perlu amalkan. Etika batuk. Tapi saya suka nak bertanyakan berkenaan dengan kalau kanak-kanak ni, sejauh mana mungkin batuk ini boleh menyebabkan bahaya dan juga boleh mewujudkan penyakit-penyakit yang mungkin ibu bapa rasa macam benda tu tak mungkin berlaku, tetapi ada, doktor. Jadi antara benda yang kita selalu dengar untuk kanak-kanak juga, dan mungkin dia datang dengan batuk juga, yang saya dah kupaskan sedikit ialah tadi asma untuk kanak-kanak. Ataupun sebelum kita sampai diagnosa asma tu,
kita boleh kata hyperactive airway disease ataupun dia punya saluran pernafasan tu agak terlebih aktif atau senang radang. Ada juga ya? Ada juga tu. Jadi dia batuk sahaja. Jadi mula-mula kita ingat anak kita batuk biasa-biasa. Kemudian kadang-kadang lari main-main dekat playground, batuk juga. Lepas tu nampak dia letih ataupun nampak dia lelah sikit daripada kawan-kawan yang lain. Budak-budak senang. Dia tengah sihat, dia main sahajalah. Dia lupa sakit dia. Tapi bila dia tak sihat tu, jadi bila mungkin kita tidak cakna kita kata gejala-gejala yang anak kita hadapi, kita membiarkan mungkin jika betul ada asma, dia tidak terkawal dengan baik. Jadi lendir-lendir dan keradangan itu mungkin menyebabkan anak-anak kita senang pula dapat jangkitan lain. Jadi kejap-kejap demam. Kejap-kejap ada jangkitan yang baru. Dan ada pula yang mungkin kena dimasukkan ke hospital lah. Jadi untuk ibu bapa di luar sana, penonton-penonton wanita hari ini, kita kata untuk golongan berisiko bayi dan kanak-kanak ni, kita kena lebih cakna dan tak tunggu terlalu lama. Termasuk ada orang share batuk kokol tadi kan? Itu antara benda yang penting tu. Maksudnya kita nampak macam lain sikit ataupun dia nampak macam ini bukan batuk yang biasa, terus bawa ke mendapatkan rawatan. Betul. Tak apalah kalau orang kata kita paranoid pun ya. Tapi yang penting kita jaga keselamatan anak-anak kita dan orang sekeliling kita. Doktor, bukan saja termasuk golongan kanak-kanak, tapi kita juga melihat kepada golongan seperti ibu mengandung ataupun individu-individu yang mungkin mempunyai masalah-masalah kesihatan tertentu. Contohnya seperti pesakit diabetes ataupun mereka yang mungkin ada penyakit jantung dan sebagainya. Adakah golongan ini juga tidak terkecuali daripada mereka yang berisiko? Mungkin kalau bagi orang lain tu batuk biasa, tapi mereka mungkin boleh menjadi yang lebih luar biasa. Jadi kita tak kata orang-orang ini bukan menjadi luar biasa lah. Tapi sebab dia ada penyakit kronik tu, jadi kita kata ketahanan badannya mungkin tak sama dengan orang-orang yang lain yang tidak ada penyakit kronik. Jadi orang-orang yang ada penyakit diabetes, darah tinggi, mungkin jika dapat virus yang sama, mungkin tinggal satu rumah dengan Fiza dengan Fatih. Ibu bapa kita ke, kita batuk-batuk sekejap dah baik. Lepas tu pergi kerja macam biasa kan. Tapi ibu bapa kita ambil masa yang lama untuk betul-betul sembuh. Sebab jangkitan kuman itu kan kita kata ada air filtration kan. Jadi mungkin daripada kita hanya dapat jangkitan di saluran pernafasan atas. Kita panggil upper respiratory tract. Tapi ibu bapa kita yang mungkin ada penyakit kronik tu, dia tidak dapat melawan jangkitan tu dan jangkitan itu mungkin pergi lebih ke bawah. Paru-paru. Jangkitan paru-paru. Jadi proses untuk sembuh mengambil masa yang lama. Mengambil masa yang lama ataupun kesan atau komplikasinya lebih teruk pada orang yang berisiko ni. Itu yang saya ada juga dengar semalam cerita yang mana ada yang masalah bronkitis, batuk berterusan sehingga tulang rusuknya patah dan sebagainya. Ini mungkin disebabkan oleh menahan rasa sakit, batuk dan sebagainya, doktor ya? Betul. Kita kata kalau tulang rusuk patah tu agak ekstrim lah. Tapi kalau tulang rusuk tak patah pun otot-otot antara tulang rusuk kita tu asyik direnggangkan sebab batuk kuat kan. Sakit juga bila kita batuk kan. Ada yang sampai terkencing-kencing kan. Betul kan? Pesanan yang penting sekali untuk dikongsikan kepada penonton-penonton kita ni, yang kita suka ambil mudah, kita ambil ringan, kita salahkan cuaca, kita salahkan permaidani, abuk dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa yang perlu kita ambil tahu dan cakna tentang masalah batuk berpanjangan ini? Walaupun ada betulnya di situ dengan alergen-alergen yang ada, tapi dengan definisi batuk berterusan iaitu batuk melebihi 8 minggu, saya nak sarankan penonton-penonton di luar sana jangan tunggu sampai 8 minggu. Jadi jika batuk berterusan lebih 2 minggu, silalah ke fasiliti kesihatan terdekat, contohnya klinik kesihatan, berjumpa doktor, jalankan ujian yang perlu dan semoga kita dapat diagnosis yang betul dan untuk tuan-tuan puan-puan di luar sana yang menghadapi masalah batuk berterusan. Ini dapat kita bantu pesakit tersebut, elakkan komplikasi dan yang paling penting nak lindungi orang tersayang. Betul. Seronok saya dengar dan juga mungkin ini memberi membuka mata sebagai seorang ibu dan juga anak juga kan untuk kita lebih cakna orang di sekeliling kita. Terima kasih doktor. Dr. Dalina Hamid kerana bersama dengan wanita hari ini. Okey, macam doktor katakan tadi, kalau sakit dapatkan fasiliti dirawat di fasiliti kesihatan yang terdekat dengan anda. Kalau batuk tu lebih daripada 8 minggu dan doktor juga dah kongsikan tadi boleh
juga doktor yang menggunakan bahan-bahan alami tadi seperti lemon, madu, bawang putih. Kita ulang sekali kepada penonton-penonton. Boleh. Okey. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kami nak kongsikan kepada anda, kita nak bertempur di dapur. Nak tahu apa? Kena tunggu selepas ini. Jangan ke mana-mana.